Oh, saya lupa adjust kamera. Tak apalah. Kita halal dulu. Jadi kita tengok hari ni kita akan sambung ulang kaji, tapi kali ni saya akan buat tingkatan 5 punya bab 1 dan bab 2 insya-Allah melibatkan apa ni? Bulatan dan juga pembezaan Kalau ada masa lebih sikit kita akan masuklah tingkatan 4 punya, ada beberapa topik yang saya dah bagi dekat grup juga kan. Okey. Nombor 1 kalau kamu tengok soalan dia simple je, dia ada satu gambar rajah. Gambar rajah ni kalau kamu lukis mula dalam exam, kalau kertas 2 tu elok kalau kamu lukis semula lah. Jadi dia boleh faham bentuk gambar rajah tu, macam mana dia berlaku. A, B, C, D kat sini. Yang pertama kalau kamu tengok dia bagi kat situ adalah rajah menunjukkan suatu segi empat tepat A, B, C, D dengan A, B 5, B, C 3. A, B 5, di sini pun 5, B, C 3, di sini pun 3. Segi empat tepat. Okey. Kemudian titik P terletak pada DC dan AP adalah lengkung bulatan berpusat DB. Lengkung berpusat DB sini. AP. Jadi maksudnya yang ini adalah dia punya jari dia. Dia bila lengkung dia akan curve. Dan kamu nak bagi cantik lagi kamu buat putus-putus. Menunjukkan dia punya ni apa. Ini sektor dia. Dan sektor dia kat situ. Jadi maksudnya kalau ini 5, ini pun 5 jugalah jari. Ini pun 5 juga. Okey. Jadi kat sini saya nampak, ada ni. 3, 5. Ini adalah Pythagoras theorem. 3, 5. Jadi bawah ni akan jadi panjang kita adalah 4. Bila sini 4, yang ini akan jadi 1. Sini P ni. DP 1 je. Okay, Pak. Dia banyak dah dapat ni. Okey. Seterusnya dia kata kat situ, titik Q terletak di DC juga. AQ adalah lengkung bulatan berpusat di D. Bila berpusat di D, kamu tengok AQ. Jadi ini AQD. Jadi ini adalah sukuan. Sukuan bulatan. Sukuan. Dia akan contoh saya buat macam ni. Okey. Lebih kurang lah macam tu. Jadi kalau sini 3, sini pun 3. Jadi sini adalah 2. Ini 2. Ini 2, sini pun 2. Q Okey. Dia banyak dapat ukuran dah kat sini. Tengok. Soalan yang pertama, tunjukkan bahawa sudut ABP. Sudut kan A, B, P sama dengan 0.6435 rad. Jadi sudut ABP kita tengok dekat huruf B lah kan. ABP. ABP. Cantik sini sudut dia. Okey. Jadi kalau kita nak cari sudut, biasanya nak cari sudut theta. Theta biasanya kita boleh gunakan beberapa teknik. Yang paling favorite sekali kita kena dapatkan segitiga bersudut tegak kalau ada. Okey. Kalau ada segitiga bersudut tegak maksudnya kita boleh pakai trigonometri. So, tua. Itu kan? Ataupun satu lagi cara kalau dia bagi formula. Contoh dia bagi S sama dengan R theta. Ataupun dia bagi luas area sama dengan 1/2 R square theta. Boleh dah cari theta juga. Okay. Tapi dekat soalan kita ni, dia tak bagi S, dia tak bagi panjang lengkok, tak bagi luas, tak bagi. Yang dia bagi apa? Kita ada nampak satu segitiga bersudut tegak. Kan? Tapi sudut mana nak pakai? Kita akan gunakan konsep ni. Tengok, zigzag. Selari. Nampak? Jadi sudut ni. Sudut ni dengan sudut ni adalah sama sebab zigzag. Jadi saya akan keluarkan segitiga tu. Jadi B, D, D pula. Mana datang D, P. P dengan C. Sudut ni. Jadi kita ada apa? 3, ada 4, ada 5. Jadi kita boleh pakai semua. Jadi saya akan pakai tan kat sini. Jadi tan theta sama dengan 3/4. Pastikan jawapan dia nak dalam radian. Kamu kena guna mod kalkulator kamu. Kena tukar kepada radian.
jawapan akan dapat terus radian. Okey, terus theta sama dengan tan negatif 1 kurungan 3/4. Kamu mesti akan dapat jawapan dia. Itu 0.63 kan 63. 6435. Cuba. Dapat kan? Try. Okey, dapat saya label 0.6435 rad. Kalau nak pakai sin cos tan pun sama je. Sama, tak ada masalah. Sebab kita ada panjang sisi semua. Okey. Soalan kedua B. Soalan B kat situ apa? Nampak Cari perimeter sektor BAP dan sektor DAQ. Dia nak dua Dia nak dua B. Yang pertama dia nak sektor BAP. Kita ambil BAP. Kita lukis sektor dia lebih kurang. Macam ni. Okey. Yang ini sudut dah ada. Sudut dia adalah 0.6435. Jejari pun ada. Yang tak ada panjang depan ni aja, panjang lengkok. Formula kita S sama dengan R theta. Kita hanya perlu cari panjang lengkok dulu. S R kita 5, darab je dengan 0.6435. Darab terus. Kan? Ambil kalkulator, kita akan dapat kalkulator saya. Lima darab 0.6435 dapat 3.22. 3.22. Okey. Jadi kat sini perimeter ni siapa punya ni? BAP kan? BAP. Jadi perimeter BAP sama dengan keliling 5 campur 5 campur 3.22. Kita akan dapat jawapan 10 13.22 cm. Itu. Okey. Ini untuk apa? BAP. Saya akan padam atas. Kita buat. Dia nak dua kan? Satu lagi. DAQ. Tak, DAQ. Okey. Hitam. Tak apalah DAQ sini sukuan bulatan DAQ. Dia nak perimeter. Kita tahu kita ada jejari dia. Sini 3, sini 3. Sudut 90 darjah. Kalau sudut 90 darjah maksudnya dalam pi, dalam radian kita adalah pi/2. Okey, jadi kita akan dapat panjang lengkok kita S sama dengan R theta. Jadi 3 darab dengan pi/2. Dia dapat dah jawapan kita. Okey. 1.5 pi. 1.5 pi. Okey, sekejap. Dapat 4.71 cm. Jadi perimeter DAQ sama dengan 3 campur 3 campur 4.71 dapat 10.71. Cikgu. Ya. Mana dapat 90 darjah cikgu? 90 darjah sukuan ni sini. Sebab dia segi 4 tepat. Jadi DAQ dia sini Okey, sukuan. Okey. Kalau kamu tak pakai R theta, tak apa, pakai yang biasa punya. Tapi tak apalah, dalam AMAT biasanya paling senang formula kita adalah S dengan R theta. Faham cikgu. Boleh Okey.
Masuk Nombor kat mana? Oh C belum lagi. C kejap. Saya tarik C. Gambar tadi ada. C kita soalan tanya apa ni? Kira luas kawasan berlorek. Kira luas kawasan berlorek. Tak ada gambar boleh. Tengok gambar semula. Okey. Saya padam ni semua. Tinggal gambar saja kan. Dia kebat dia yang ni lah. Luas kawasan berlorek. Tengok. Kat mana luas kawasan berlorek? Kawasan ni. Alamak, dah buat habis. Boleh lah. Boleh nampak ke? Tak nampak. Okey. Tak clear. Okey. Ya, pakai warna ni. Okey, luas kawasan berlorek tu kan. Bila cerita pasal luas kawasan berlorek, luas kawasan berlorek, yang terbaik kamu kena generate kamu punya idea dulu kan. Idea kemudian formula yang berkenaan, kemudian baru kita letak jawapan. Saya panggil dia, cara dia teknik kita panggil IFA. Okey. Formula yang berkenaan, apa formula dia? Formula luas. Mungkin ada luas sektor. Luas sektor adalah 1/2 R kuasa 2 theta. Ada segitiga. Ni ada segitiga. Luas segitiga sama dengan panjang 1/2 panjang kali lebar je. Okey. Kadang-kadang kamu perlu juga luas segitiga yang menggunakan penyelesaian segitiga tu. Ini segitiga bersudut tegak macam ni kan. Okay, satu lagi kalau segitiga yang macam-macam segitiga. Macam-macam segitiga macam ni. Segitiga sukati. Yang ni kita kena pakai formula 1/2 AB sin C. Yang ni kita pakai dalam topik segitiga. Kan? Penyelesaian segitiga. Tingkatan 4 juga. Okay. Dekat sini first kali idea. Bila nak dapat kawasan berlorek, cara paling senang saya tengok kat sini secara amnya, simple ya. Saya akan ambil sukuan bulatan tolak kecil. Jadi saya akan buat kat situ, cerita dia pasal sukuan bulatan kita tolak dengan kecil. Lukis je bentuk dia. Macam tu. Lukis je bentuk dia. Jadi yang ini kita boleh kira. Kita ada formula yang ini. Sebab apa? Kita ada jari kita 3. Kita ada sudut kita pi/2. Jadi kita boleh pakai formula 1/2 R kuasa 2 theta. Ini boleh pakai formula ni. Itu idea kita. Tapi yang ini tak boleh. Dia tak ada formula pasal benda ni. Kecuali luas ni kalau kita jadikan dia, kita buat dalam buat persamaan lah, macam mana pelik-pelik kita buat penggambaran. Tak ada kaitan lah soalan ni sebenarnya. Okay. Jadi kita kena fikir macam mana dapat yang ini pula. Saya tengok simple dia, saya tengok kalau yang ini dia kita boleh gunakan dengan cara semua sekali tolak sektor, tolak segitiga. Tengok saya lukis bagi cantik yang terlibat saja. Yang terlibat saja kat sini adalah sektor dan segitiga, nampak? Kita nak yang ini tak nak, ini tak nak. Jadi segi 4 semua tolak sektor, tolak segitiga, dapatlah kawasan kecil. Jadi kesimpulan saya kawasan kecil ni adalah sama dengan semua saya gunakan kaedah lukisan je. Kotak, tolak sektor, tolak dengan segitiga. Ini kita panggil dia idea. Boleh buat macam ni lah Izan. Lukis je. Dan apa perlu ada kat dalam kotak? Kotak kita ada 3 dan juga 5. Dapatlah luas kotak kita 3/5. Tolak dengan sektor kita perlukan ada apa? Ada jejari, ada sudut. 6, 4, 3, 5. Kita ada. Masuk formula. 1/2, 5 kuasa 2, 0.6435. Nampak kan? Segitiga. Apa kita perlu ada? Segitiga perlu ada panjang dengan lebar. Yang ini 4. Tadi kita kira 4 kan? 4. Tinggi 3. Okey. Jadi luas yang ini adalah tolak 1/2 darab 3 darab 4.
Jadi ambil kalkulator, dapatlah luas yang kecil ni. Berapa luas yang kecil? Cikgu, kenapa Ya. 4? 4 mana? 4. Dia Ni. segitiga tak sampai ujung. Ha. Okay. Segitiga. Dia 4 sampai sini. Ujung 5. Oh. Ni 4. Yang mula-mula. Sebab apa? Semua 5 ni 4 ni 1. Okey cikgu. Okey. Berapa tadi? Dapat? 15. 15 tolak dengan 0.5 darab 25. Darab dengan 0.6435. Tolak lagi dengan 1/2, 6 je. 12 bagi 2, 6. 95,625. Penuh. 0.95625. Tu jawapan dia bagi kalkulator bagilah. Okey. Ini luas yang kecil, bukan luas kawasan Blorek, luas kecil ni. Luas kawasan Blorek kena cari luas sektor, tolak luas kecil ni, nampak. Sektor semua tolak ni dapat ni. Okey, yang ni sektor kita boleh buat luas sama dengan 1/2 darab jari dia 3/2, theta dia pi/2. Ini pun boleh tekan kalkulator dah. Satu per 2, 9, 4.5 ya. Darab dengan pi bagi 2. 7.068, 7.07. Saya ambil 7.068 ke? 69, 7.07 lah. Ringkas. Okey. Jadi jawapan kita luas kawasan Berlorek sama dengan 7.07. Tolak yang ni pun kita boleh ringkas sikit lah, 0.9563. Dapatlah jawapan dia. Kita tengok. .07 tolak 0.9563. 6.11 cm kuasa 2. Okey. Cuba tengok dulu, ambil apa yang patut, nak screenshot ke apa ke. Kan? Faham kan? Ada soalan, tanya dulu sebelum kita masuk soalan seterusnya. Ni memang soalan kebat ni cikgu. Memang kebat lah dia. Dia tak kebat sangat, cuma dia aras tinggi. Nak dapat Dia idea aras ni. tinggi. Kalau soalan kebat dia tak cerita macam ni, dia cerita tersirat sikit. Mungkin dia kata yang ni kawasan tanam bunga, pagar, macam itulah. Dia cerita dia ada ubah suai sikit. Tapi yang ini lagi susah pada kebat sebenarnya. Dia adalah soalan aras tinggi. Soalan aras tinggi dia lebih kebanyakannya soalan dia susah daripada kebat. Kebat soalan dia di luar kotak. Kalau pasal bulatan kadang-kadang tak nampak pun bulatan. Dia kata bentuk aja, bentuk melibatkan bentuk, kawasan, dia cerita. Kita kena takrif dulu. Lepas tu kita panggil dia kemahiran berfikir. Aras tinggi susah juga. Kamu boleh tengok dalam beberapa buku dia bagi situ tahap. Dia kadang-kadang dia pakai TP4, TP3 macam itulah dia. Saya tak tahu, tengok buku. Dia yang buku. Tapi soalan SPM kamu terpulang lah, tengok. Kalau macam ni boleh masuk ni sebab yang ini boleh buat sebenarnya. Boleh buat. Maksudnya pelajar, kita rasa macam pelajar boleh buat soalan ni kalau dia ada knowledge sikit, dia fikir sikit, dia boleh buat. InsyaAllah. Okay, tambah-tambah lagi pelajar yang dah pernah buat soalan macam ni. Tapi masalah dia kalau kamu tengok, susah dia ada ABC tau. Susah dia dekat C je. C yang perlu gunakan ni, kemahiran berfikir ni, kena siapa, tolak siapa, semua ni. Kan dekat A, B dia dah bagi markah dah. Dah lulus pun. Sebab tu kalau boleh jawab yang susah ni, maksudnya dia A lah.
Itu kelebihan dia. Boleh Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Nombor 2. Cikgu. Boleh? Boleh. Okey. Tengok soalan ni pula. Apa jadi? Dia kadang-kadang walaupun bulatan ni belajar dari kata 5, tapi kalau jarang buat latihan lupa. Kan? Masuk exam tengok gambar aja jam. Alamak. Okey. Tengok soalan nombor 2, gambar saya. Gambar dia kalau kau tengok gambar saya tu dah jadi macam apa lagi bentuk dia kan. Dia sebenarnya bentuk dia kalau kau tengok ada kotak, maksudnya dia adalah segitiga bersudut tegak. Ada kotak cik. Okey, dan yang ini adalah dia punya gambar dia macam sektor lah lebih kurang. Nanti kita baca balik. O Q P R lah. Okey. Rajah menunjukkan OPQ adalah satu sektor bulatan berpusat O berjejari J. Sudut dia theta dalam red. QR merupakan tangent. Ini kadang-kadang dia tak bagi tahu. Ni soalan ni dia bagi kotak, dia bagi 90 darjah. Kalau dia bagi tahu tangent, kamu kena faham dalam bulatan. Bulatan tangent kalau jumpa pusat dia mesti jadi 90 darjah. Nasib baik soalan ni. Bagi, kalau tak bagi kita kena faham sendiri, kena letak sendiri. Tunjukkan bahawa luas kawasan berlorek ialah 1/2 J02 tan theta tolak theta. Oi, saya paling benci soalan tunjukkan ni. Dia suruh tunjukkan. Okey, apa kita buat ya? Secara amnya luas kawasan berlorek ni. Okey, apa luas kawasan berlorek? Secara am macam tadi. Kita lukis dulu. Luas kawasan berlorek. Ini maksudnya saya akan lukis dia lebih kurang. Kita ambil segitiga tu. Tolak dengan sektor. Segitiga pula kita ada J je pada sudut. Okey. Secara umum formula berkenaan pula. Kalau untuk segitiga, kita kena ada lebar dengan panjang. Ini tak ada. Panjang ni ada, saya letak sebagai X. Sekejap. X. Yang ini tak ada masalah. Ni boleh pakai formula dah. Jadi yang kena cari X dulu. Cari X dulu. Jadi kat sini X, kalau kita tengok, kita boleh gunakan terhadap J ni, ada sudut. Maksudnya dia ada bertentangan, bersebelahan. Bertentangan bersebelahan maksudnya apa? Tan. Jadi kita boleh gunakan tan theta sama dengan bertentangan X per dengan J. J pindah sebelah. Jadi X sama dengan J darab tan theta. Nampak? Ini X kita. Jadi kita dah boleh keluarkan formula untuk luas. Luas dia semua adalah sama dengan luas kawasan berlorek. Luas segitiga 1/2 darab panjang darab lebar. Darab J darab dengan J tan theta. Tolak dengan formula sektor 1/2 R kuasa 2 theta. Jadi kalau kamu tengok kat sini 1/2, 1/2. Oh ini R. Dia pakai apa? J kan? J dengan J. Oh dia ada J kuasa 2 J kali J. Saya tak expand lagi. J kuasa 2. Jadi boleh keluarkan 1/2 J kuasa 2 yang tinggal apa? Tan theta tolak theta. Okey, soalan nak? Okey, cantik. Kita dah dapat. Boleh faham? Cuba tengok tu. Tengok dulu. Cikgu. Boleh Cikgu. Okay. Dia pakai trigonometri dekat segitiga bersudut tegak. Okey, soalan seterusnya dia minta apa? Oh, gambar yang sama Sekejap. Dia minta kat situ diberi theta sama dengan 0.8 KB. Theta sama dengan 0.8 rad. Kemudian jejari pula dia bagi sama dengan 15 cm. Okey. Cari perimeter kawasan berlorek. Okey, secara amnya. Saya tulis dulu perimeter.
Perimeter sama dengan saya ambil QR campur dengan RP campur dengan PQ. Itu perimeter kita. Okey. Sekarang macam mana apa nak kena kira? Kita kena kira kalau kamu tengok dia bagi J tadi apa? 15 kan? J 15. J sama dengan 15. QR kita dah kira X. Apa X kita? X J tan theta. Cantik. Dan theta pun dah ada 0.8. Jadi yang ini J tan theta sama dengan 15 kali dengan tan 0.8. Mod jangan lupa. Mod kena letak dalam red. Nanti jadi lain cerita dia. Okey, 15 darab dengan tan 0.8. 15.44. Dapat. 15.44 kan. Okey. Sekarang macam mana nak cari PR? PR ni kita boleh cari panjang ni kan? Panjang ni tolak 15. Ni 15. Segitiga. Panjang segitiga ni tolak 15. Panjang segitiga tengok kat sini. Kalau Y. Okey. Apa kaitan Y? Kalau nak pakai Pythagoras theorem pun boleh. Tapi bila kita dah pakai trigo, elok kita pakai trigo sampai habis. Contoh kat sini kalau Y saya nak pakai, saya boleh gunakan J kita 15 ada. Bersebelahan hypotenuse. Jadi boleh pakai cos. Jadi cos theta sama dengan J per dengan Y. Okey. Jadi Y sama dengan J 15 bahagi dengan cos theta. Dapat Y. Boleh. Kalau tak nak pakai Pythagoras theorem boleh pakai ni. Jadi kita ambil terus 15 per dengan cos theta 0.8. Dapat jawapan 21.53. Nampak okey. 21.53 maksudnya daripada sini sampai sini. Tolak 15. Okey, yang tinggal apa? 6.53. Dapat lagi RP. Okey. Satu lagi PQ. PQ macam mana? Buat kat sini kan. PQ sama dengan panjang lengkok R theta. 15 0.8. Betul tak? Okey. Calculator. Sama dengan 12. Dapatlah perimeter kita. QR mana? Tu, 15.44 campur RP 6.53 campur dengan 12. Dapatlah kita punya perimeter 15 campur dengan 6, 21. Campur dengan 12, 33. 33 campur dengan 97. Betul ke ni? Betul kot? Boleh. Cuba kamu cek tengok. 33.97. Boleh faham tak soalan ni? Apa dia nak? Ni senang sikit lah sebab mula-mula tadi buat kebat. Mula-mula buat kebat, buat advance, dapat yang ini rasa macam senang sikit lah. Okey. Kita buat satu lagi. Tengok satu lagi bulatan sebelah. Soalan nombor 3. Ini intermediate je. Intermediate maksudnya senang lah. Sekejap. Terusnya, ini gambar dia. Okey. Padam sekejap.
Okey, nombor 3. Saya lukis gambar dulu. Tengok. Segitiga. Macam tu, lebih kurang. Sektor 0.8 red. 6 cm, 6 cm. 4. Oh, segitiga sama kaki. 4. Okey. O, A, B, C, D. O, A, B, C, D. Okey. Rajah menunjukkan OCD adalah sebuah segitiga sama kaki, dia bagi tahu kan. Okey. OCOD 10. Kan? Oh, kalau nak susah sikit dia bagi tahu ni 10, kemudian dia bagi nisbah pula. Dia boleh ubah suka ubah sesuai sikit Okey. Titik A dan B masing-masing terletak pada OCOD. AB merupakan lengkung bulatan pusat O dengan jari 6. Semua maklumat dah ada kat gambar, senang soalan ni. Cari luas kawasan blorek. Luas kawasan blorek, idea kita pun simple saja, iaitu luas kawasan blorek cantik juga, tak sangka lukisan saya. Lukisan segitiga sama kaki tolak dengan sektor. Segitiga sama kaki. Kan? Kita perlukan apa nak buat dia? Kita perlu gunakan apa? Penyelesaian segitiga. Iaitu kita perlu ada sudut 0.8. Kita ada orang kiri kanan. Cantik. 10, 10. Okey. Sektor pula kita perlu ada 0.8 dan jejari. 6. Formula kita, yang ini formula kita pakai apa? 1/2 AB kiri kanan. 10 darab 10 AB darab dengan sin theta. Ni kena ingat ni segitiga punya. Okey? Cikgu. Ya. Habis yang sin tu kita biar je dalam red kan cikgu. Biar mod calculator pakai red. Oh, baik. Tak payah kita tukar degree biar je. Lepas tu kita tolak dengan sektor 1/2 R kuasa 2 6 kuasa 2 theta. Okey, tekan kalkulator sebab tu soalan dia senang. Tapi kalau tak biasa buat, kacau bilau lah cerita dia jadi. Okey, tengok jadi apa. Ini 100 bagi 2 50. Nanti boleh congak. 50 sin 0.8. Ini tolak dengan 1/2 36 14. 14 0.8. (21.47). Luas cm kuasa 2. Boleh faham? Boleh cakap? Okey. Boleh cikgu. Exam hari tu keluar soalan macam ni cikgu. Exam tu asyik baik. Kalau kau dah buat ni dapat full mark. Itu dapat full mark tak? Dapat buat? Tak tahu cikgu. Ya. Dapat buat tapi jawapan dia tak sama dengan skema. Oh, dapat buat tapi jawapan tak sama skema. Benda penting dah lepas. Benda penting dalam exam adalah dapat buat. Nampak? Sebab masa kita exam, kita tak ada jawapan kat kita. Kan? Tugas pemeriksa untuk betulkan. Dan pelajar kalau dia dapat buat sebenarnya, dia dah okey dah. Sebab apa? Bukan semua orang, dia kalau AMAT ni, dia nak hantam. Tak boleh tau. Bukan senang nak hantam AMAT. Dia mesti ada ilmu sikit kan. Dia cuba buat. Careless mungkin ada careless boleh menyebabkan dia sangkut. Mungkin careless. Kan? Satu lagi cara. Contoh satu lagi cara. Untuk dapat luas segitiga ni. Luas segitiga. Kadang-kadang ada pelajar, cikgu saya penyelesaian segitiga. Formula ni saya tak tahu langsung. Sebenarnya tak ada masalah sebab formula dia bagi. Cuma kadang-kadang dia tak perasan bahawa boleh guna formula tu. Kita boleh guna basic trigonometry. Contoh saya ambil ni. Untuk segitiga sama kaki boleh. Kenapa segitiga sama kaki boleh? Bila segitiga sama kaki, kita boleh potong benda ni dua. Bila kita potong dua sama, maksudnya dia jadi tegak. 90 darjah. Setiap kali kita dapat segitiga ni,
Segitiga apa kita panggil ni? Segitiga apa? Bersudut Sama kaki. tegak. Sama kaki, potong jadi bersudut tegak kan? Bila dapat bersudut tegak, maksudnya kita boleh cari dia punya apa? Panjang dia. Dengan menggunakan trigonometri. Sebab sudut pun dah pecah dua. 0.4, ini pun 0.4. Okey, yang ini akan jadi apa? 10. Nampak? Kita boleh cari tak panjang depan? Boleh cari panjang depan. Panjang depan kita boleh cari guna apa? Guna trigonometri. Bertentangan hipotenus. Kita pakai sin. Kan? Maksudnya kat sini sin 0.4 sama dengan, yang ini saya ambil X. Cari X. Okay, X per 10. Potong 10. 10 sin 0.4. Dapat depan tu. Kita ambil. Cuba tekan tengok. sin 0.4. 3.89. Jadi sini kita akan dapat 3.89. Okey, jadi kalau sini 3.89, sini pun akan dapat sama dengan 3.89. Okey, itu satu. Kedua, panjang ni. Panjang ni kita boleh guna apa? Bersebelahan. Kalau bertentangan tadi sin, bersebelahan, automatik cerita dia pasal apa? Cos. Jadi panjang ni adalah 10 cos theta. Panjang ni ni. Okey, tekan kalkulator tengok. Theta dia 0.4 je, kita belah 2 kan. 9.21. Okey. Jadi kalau nak cari luas semua ni, dah boleh dah kita cari. Kan? Sebab bila cari luas semua, formula kita adalah untuk satu bahagian ni saja, 1/2 panjang kali lebar. Tapi kita ada 2 segitiga. Bila 2 segitiga, dia seolah-olah 2 segitiga. Bila kita ambil segitiga bawah, kita tindih ke atas, dia akan jadi kotak. Nampak? Yang bawah ni ambil letak sini. Akan jadi kotak. Jadi luas segitiga adalah sama seperti kita ambil 3.89 darab dengan 9.21. Dapat jawapan kita tengok. Dapat cikgu. 35 perpuluhan berapa tu? 83. Betul? 35.83. Nampak? Kan? Tapi saya beritahu, kalau luas, lebih baik kamu gunakan yang ini. Itu yang terbaiklah. Kan? Panjang pun sebenarnya penyelesaian segitiga penting sebab apa? Kamu dah belajar dari tempat, tapi kalau kamu terlupa, tiba-tiba kamu tak tahu, kan? Tapi kamu faham basic trigonometri, boleh pakai. Cuma panjang sikitlah cerita dia, merata-rata dia pergi. Nampak? Okay? Dia sama juga dengan soalan B. Soalan B? Soalan B. Perimeter. Banyaklah dah cerita. dah buat dah perimeter. Okey, tak apa. Kita buat. Tapi saya tak pakai trigo. Saya pakai penyelesaian segitiga. Tengok. Sebenarnya dia lagi senang sikit lah. Sebab tu saya nak kamu kena cekap juga cerita pasal topik penyelesaian segitiga dekat tempat. Okey, perimeter. Secara am dia apa? Kita mula contoh AC campur dengan CD campur dengan DB campur dengan BA. Dia perimeter di pagar. Dia mesti mula dengan A, habis dengan A. Macam tu. Okey. Jadi yang saya dah ada, ni dah ada. Okey. Kemudian DB pun dah ada. Okey. CD dah kira sini tapi tak kira. Anggaplah benda ni saya tak buat. Sebab saya buat pakai penyelesaian segitiga tadi kan. Sekarang saya nak cari panjang X menggunakan penyelesaian segitiga. Macam ni. Tengok Ingat lagi? Ni 10 0.8 nampak? Kita pakai petua apa ni? Kita pakai petua cos. Petua cos.
Default betul cos apa? X kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 campur 10 kuasa 2 tolak 2 kali 10 cos theta. Dia tak susah pun sebenarnya. Boleh congak kan ni? Ni 100, 100, 200, ni pun 200. Ambil kalkulator tekan je. 200 tolak dengan 200 cos 0.8. Dapat 60.65 ni. 60.66. 60.66. Okey. 60.66 lebih kurang lah kan. Jadi X punca kuasa. $7.79. X 7.79. Sama tak kalau campur ni? Lebih kurang je jawapan dia. Nampak? Kan? 7.79 X. Okey. Yang ni je masalah dia. Panjang lengkuk ni dah senang. Panjang lengkuk ni apa? AB. Panjang lengkuk kita boleh pakai S sama dengan R theta. Jejari kita 6. Theta kita 0.8. Dah senang lah. Kan? 4.8. Okey. Ya, boleh dah. Jadi perimeter kita sama dengan AC4 campur 7.79 campur 4 campur 4.8. Siap. 7.79, 7.8 Saya nak senang kira. Okey, 4, 7, 11, 11, 8. 11, 8, 19. 19 campur dengan 16, 20.6. Betul? Supaya saya maaf. Tengok. Boleh faham? Okey. Jadi boleh guna cara trigonometri, boleh guna cara apa? Penyelesaian segitiga. Untuk soalan bulatan, sebab bulatan favorite dia memang tanya ni je. Luas perimeter, perimeter luas, luas perimeter kebanyakannya. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh? Fazila boleh ke? Saya tak perasan Fazila dia. Saya. Boleh ya? Okey. Okey, terus. Soalan kebat. Ini baru kebat ni, Isyraq. Oh, kebat Isyraq. Nombor 4. Nombor apa ni? Nombor 9. Saya lompat. Saya nak dapatkan 2 topik. Okey, tengok. Mana soalan dia? Tengok gambar dia pun baiknya dah. Sikit. Okey. Nampak soalan dia tu je lah soalan dia. Dia tanya apa? Panjang AP, perimeter apa dia? Kawasan berlorek, luas kawasan berlorek. Panjang AP, perimeter dengan luas. Okey, tak apa. Takut bagi dapat gambar dulu. Okey, tengok. Gambar dulu. Wih, gambar dia punya gambar. Kita pernah buat lah soalan ni. Saya macam pernah buat lah, Sapuan. Sapuan ingat tak? Pernah buat tak? Rasanya macam tak. Tak Ada lah tu dengan student lain cikgu buat. Memang saya suka buat dengan student lain, dengan korang tak suka. Nanti Isyraq maju. Apa saya buat ni? Okey, naik. Begitu pula. Aduh, bolehlah gambar dia. Kan? Okey. A, B,
C, O, P, Q. Dia ada tanda ni kan. Tanda ni maksudnya sama panjang kan. Okey. Sudut dia bagi dalam degree 150. Okey, kita label dulu. Kita label dekat mana patut. Ni yang bagi asal. Rajah menunjukkan OPQ adalah sektor bagi sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 20. Cantik. Bila 20 maksudnya ini 10. Ini pun 10. Dah dapat dah jejari dia. Okey. Kemudian OABC adalah sebuah segi empat selari. Bila segi empat selari, kalau ini 10, ini pun 10. Sebab segi empat selari. Lagi apa lagi? Diberi OAOP. OA dengan OP. Okey. 4, 5. Maksudnya panjang ini 4. Kan? Panjang ini 5. Nisbah dia. Nisbah dia 5. Jadi panjang kecil ini 1. Macam tu. Jadi kita dah dapat ratio dia sebenarnya. Dah dapat ratio dah. Berapa panjang keseluruhan? Panjang keseluruhan adalah jejari dia 20. Jadi maksudnya semua ada 5 bahagian. Yang ini akan jadi 4/5 daripada 20. Yang ini akan jadi 1/5 daripada 20. Jadi kita akan dapat kat sini ini 4. Ini akan dapat 16. Kan? Jadi kalau sini 16. Sini 4. Sini pun 16. Banyak. Lepas tu soalan kebat biasanya kamu dapat label. Lagi banyak kamu label lagi senang. Okay. C adalah titik tengah. Cari panjang AP. Dah siap. Jadi A tulis saja. AP sama dengan 4 cm. Okay. Yang ini kalau kamu lukis mula dekat jalan kerja kamu tu dikira sebagai jalan kerja. Kalau kamu conteng dekat kertas soalan, katakan kertas soalan kamu tu tidak dihantar. Kamu tak perlu hantar. Contohlah kalau tak perlu hantar. Kamu ambil pisau potong tampal dekat kertas jawapan. Bawa gam. Okay? Tak payah nak lukis banyak kali. Kan? Tapi pastikan sebelum potong tengok belakang tu ada benda tak. Takut nanti potong belakang tu soalan lain. Kacau kan. Sebab tu itu kalau dah teruk sangat lah. Kalau boleh lukis mula. Kalau tak boleh lukis mula kau potong tampal je. Okay? Soalan B. Ini boleh ke ni? Dekat ni boleh? Faham tak cerita ni? Ni macam mana saya dapat nombor-nombor ni? Boleh? Cikgu yang 4/5 tu yang OA kan cikgu? OA. Dia jarak jejari dia dapat 16. 16 tu bahagian yang mana cikgu? 16 tu bahagian ni lah. OA. Ini OA. Ini ini AP. Panjang sebenarnya 16 lah. Panjang semua jejari dia 20. Sini sampai sini 20. Sebab dia jejari dia 20. Nampak? Tapi sebab dia bagi tu nisbah, dia bahagi kepada nisbah 4 dengan 5. Tengok dia bagi nisbah dia. Nisbah dia 4 dengan 5. Tapi dia kata OA dengan OP. Kan? Sebab tu saya ambil OA kita letak 4. Kemudian OP 5. 5 tolak 4 ni 1. Itu nisbah. Okay? Bila nisbah kita boleh tukarkan kepada apa? Pecahan. Untuk kira. Faham cikgu. Boleh? Okey. Soalan B. Soalan B, perimeter kawasan berlorek. Okey, perimeter kawasan berlorek kita dah ada banyak dah sebenarnya. Kita dah ada semua dah sebenarnya. Jadi soalan ni dah tak asal dah kebat dia. Kita dah ada semua kecuali apa? Panjang lengkok je belum. Betul? Tengok. Kan? Saya tulis dulu perimeter kawasan berlorek. Oh, tak lorek lagi. Lorek dulu. Lorek. Banyak dah dapat ni. Kalau kita ambil sama dengan saya start daripada A. P campur P Q campur Q C campur C B campur B patah balik ke A. Pagar, settle. Ya, perimeter belum pernah kita saja jumpa perimeter ada tolak kan. Perimeter sentiasa tambah.
Sebab kita buat pagar. Okay. Yang semua dah ada kecuali PQ. PQ je belum. Kita boleh kira dekat sub equation kita. PQ sama dengan R theta. Jadi R kita adalah 20. Theta kita dia bagi 150 kena tukar pada rad. Kat sini kita tukar rad. 150 darab dengan pi per 180. Kita boleh buat macam ni terus je. Dan tekan kalkulator. Dapat dia punya PQ. (52.36) dapat 52.36 cm. Habislah cerita perimeter. AP berapa? AP 4, PQ 52.36, QC pun QC 10 campur dengan CB 16 campur dengan BA 10. Dapat. Okey. 20, 40, 92.36. Dapat kita punya apa? Perimeter. Cikgu. Okey. Cikgu. Ya. Jadi CB macam mana cikgu dapat 16? Tadi saya ada masalah sikit. Oh, CB. CB sebab dia segi empat selari. Yang ini sama dengan ni. Segi empat selari. Tu saya lukis tak cantik kalau tengok gambar. Kan? Bila kita buat segi empat selari, dia mesti sama ni. Depan ni dengan depan ni sama. Ni dengan ni sama. Sebab tu kita dapat 10, kita dapat sini 10. Nampak? Bila kita dapat sini 16, tadi kita kira ni OA tadi 16, sini pun 16. Jadi kita guna konsep segi empat selari. Oh, segi empat selari. Kalau kamu tengok gambar asal dia kan cantik. Gambar asal dia nampak cantik sikit lah. Nampak kan sama panjang. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Sekarang kita tengok. Yang ni yang kebat dia. Kebat dia yang ni. Luas kawasan berlorek. Sebenarnya tak kebat pun. Tapi bagi saya dia letak kebat bagus juga. Sebab ramai pelajar tak tahu sebenarnya. Ramai pelajar tak tahu macam mana nak kira luas datang ni. Nampak? Luas segi empat selari ni. Cikgu macam mana nak kira? Dia jam nak kira segi empat selari. Kacau. Okey. Ni tengok cerita Segi empat selari simple je sebenarnya. Dia nak C tadi apa? Luas kawasan berlorek Luas kawasan berlorek. Dia senang je sebenarnya. Luas semua tolak dengan luas segi empat selari. Yang ini yang kacau ni. Yang ini ramai. Ramai tak tahu apa formula dia Okey. Yang ini senang, ada 150 jejari 20. Dah 150 ni kita tukar je kepada rad tadi. Tukar rad berapa tadi? Pakai pi, jangan usik, jangan kira pi lagi. Ambil 150 bahagi dengan 180 je 5/6. Okey. Yang ini adalah 5/6 pi. Biar macam ni je. Okey, jadi set sini pun 5/6 pi. Okey. Jadi kalau kamu tengok ni formula kita sama dengan 1/2 R kuasa 2 theta 5/6 pi kan, kena pakai rad theta. Okey. Tolak dengan okey, kita tanya kawan kita paling hebat dulu. Kan? Sapuan. Sapuan hebat ni. Sapuan. Saya pun tak tahu. Tak tahu. Aduh, okey, saya tambah benda sikit Saya tambah sikit je Sapuan Okey. Saya tambah satu benda, cuba teka. Boleh? Boleh Sapuan? Guna segitiga sama kaki. Ini potong. Sekarang dah dapat idea?
Ni lebih kurang macam trigo tadi ya cikgu. Yeah, kita pakai formula penyelesaian segitiga. Nampak? Tapi kita ada berapa segitiga? 2. Ada 2. Sama besar tak? Sama. Sama. Jadi jawapan kita kat sini tolak 2 kali formula tadi. Formula tadi apa? 1/2 kan? Lepas tu R kuasa 2 10 kuasa 2 sin theta. 10 kuasa 2 pula. Aduh, AB. Saya salah letak formula dah. Boleh jadi salah nanti. AB sin C. Ini saya masukkan nombor. Okey, yang ini boleh kira siap ni. 400, 200 ni. 205/6 pi. Okey, tolak dengan 2 dengan 1/2 potong. Yang tinggal A dengan B ni 10 darab dengan 16 darab dengan sin. Okey, sin ni kalau kamu tak nak pakai yang ni pun tak apa. Kalau nak pakai 150 boleh. Cuma kalau pakai 150, mod kamu kena dalam degree. Kan? Mod kena dalam degree. Kalau pakai 5/6 pi, mod dalam rad. Itu je. Contoh kalau kita try tengok. Mod dalam ni kena pakai apa? Mod calculator kamu kena tukar dalam DEG. Kena tukar mod. Tak tukar mod salah. Okey? Cuba tekan calculator. Berapa dapat jawapan? 443.5988. Dah semua sekali ya? Semua sekali. 443 point habis 2 je, 2 titik je. 60. 60. Point 6 Okey, cm kuasa 2 gitu. Boleh faham tak ni? Okey? Tengok betul. Dia kadang-kadang yang problem dia ni lah segitiga selari lupa. Kamu ada pelajar dia pergi buat apa? Dia pakai formula yang dia belajar masa sekolah rendah. Dah lagi lama tu. Formula sekolah rendah. Okey, ada pelajar pakai apa? Formula sekolah rendah. Cikgu, segi 4 selari kena pakai panjang tapak kali tinggi. Rajin betul dia pergi cari panjang ni berapa. Kan? Pergi cari panjang ni, pergi cari panjang ni. Boleh panjang cerita dia. Nampak? Cerita dia jadi berjela-jela. Macam tu. Okey? Katakan ada pelajar lah contoh dia buat macam tu. Dia kena potong sini. Nampak? Kan? Bila dia potong sini, masalah kita sudut. Sudut 150, sini 30. Ada tak tahu sudut 30? Segi 4 selari. Segi 4 selari, sudut pedalaman dia mesti 180. Ada yang tak tahu? Nampak? Dia cari panjang depan ni. Nak cari panjang depan ni kena pakai trigonometri, sin. Jadi kat sini adalah R sin theta. R sin theta maksudnya kita akan pakai kat situ 10 sin 30. Dapat 5. Okey? Dapatlah jawapan dia. Dia punya luas segi 4 selari tu. Nampak? Dah dapat dah cari. Iaitu luas segi 4 selari adalah panjang tapak kali tinggi. Panjang tapak dia 16 kali 5. Ini saja. Kan? Tapi kalau tak tahu tu, potong ni berapa dapat, sudut berapa semua, habis. Kacau. Tu kamu tengok, sama tak jawapan dia? Ni dengan ni. Tu tekan. Dia kalau lari pun point, dia lari. Sama kan? Kan ni? Ni dengan ni. Dua ni. Sama ni. Betul? Tengok, test. Boleh? Boleh ke?
Sama cikgu. Sama Okey. Dia sama juga kalau kamu jumpa soalan kebat. Saya pernah jumpa soalan heksagon tau, heksagon. Heksagon, okey gini. Heksagon sekata lah, regular heksagon. Ni kan? Dia bagi dia punya panjang ni 6 cm. Okey. Dia tanya kamu sedang soalan dia. Berapa luas heksagon ni? Kamu pun tengok topik apa? Tak tahu topik apa. Apa luas heksagon? Kan? Macam mana? Boleh jawab luas heksagon? Ada idea tak? Katakan tiba-tiba jumpa ni. Macam mana? Segitiga sama kaki darab 6. Betul. Segitiga tu. Potong ni. Potong ni semua. Kita akan dapat sudut tengah-tengah dia adalah 60. Bila 60, dia special dia untuk heksagon ni. Kalau sini 6, sini 6, sini pun 6. Ni dah siap. Jadi kamu hanya perlu buat formula segitiga. Kalau formula segitiga, kita buat 1/2 darab dengan apa tadi? AB 6 kali 6 kali dengan sin 60 darjah. Kemudian semua ni kena kali dengan 6. Kadang-kadang kalau jumpa soalan dia boleh buat untuk semua poligon sekata. Kan? Poligon, heksagon, pentagon ke apa benda semua macam-macam cerita dia. Kan? Cuma beza dia kalau sebab tu dia keluar heksagon dalam kertas satu. Kalau dia keluar pentagon lain. Sebab pentagon panjang ni dengan kiri kanan kena cari pula. Lain cerita dia. Okey. Itu lain sikit. Lepas tu soalan saya pernah jumpa. Soalan dia minta cari ni. Kita panggil apa ni? Heksagon. Okey. Itu lebih kurang cerita untuk bulatan untuk hari ni. Kita masuk terus soalan bab seterusnya. Next question. Kita ambil ni, okey. Saya ambil latihan sumatif je ni Untuk pembezaan pula. Jom kita tengok. Pembezaan Padam dulu. Okey, soalan pembezaan yang pertama. Aku minta ni Okey. Nombor 1. Lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tolak 18X campur 50. Mempunyai titik minimum. Dia kata ayat dia ada titik minimum. Minimum dekat X sama dengan K. K. Cari nilai K. Macam mana? Apa idea? Yang pertama, ingat lagi tak? Titik minimum apa? Ingat siapa? dy dx sama dengan kosong. Ya, betul. dy dx sama dengan kosong. Kamu mesti akan dapat X je terus. Dapat terus jawapan. Buat je. So, dy dx sama dengan 2x tolak 18. Tapi basic perbezaan kena tahulah. Basic. Paling basic je pun dia tanya. Samakan dengan kosong. 2x tolak 18 sama dengan kosong. Jadi 2x sama dengan 18. X sama dengan 9. Oleh sebab itu, K sama dengan 9. Habis. Nampak? Dia simple je. Nak kena tahu ni je, titik minimum. Kan? Kalau dia kata titik minimum, maksudnya X dia dah akan dapat dulu. Jadi kalau dapat X, nak cari Y macam mana? Cari Y, ambil X ni masuk dalam Y ni. Ambil X ni, ambil 9 ni, masuk dalam ni, dapat Y pula. Tapi soalan tak tanya, tak payahlah. Kan? Okey. Pergi soalan B. Apa soalan B? Boleh ni Boleh Okey. Senang lah ni.
Kamu kena ingat perkataan ni apa? Keyword yang pertama kita jumpa. Titik minimum atau maksimum. Formula kita adalah dy dx sama dengan kosong. Okey. Pergi B ya, B. Soalan B kat sini dia kata apa? Dua pun boleh ubah, two variable kan, adalah dihubungkan oleh persamaan y sama dengan 6 per x kuasa 3. Apabila x berubah daripada 2, ini kita panggil dia small change and approximation. Perubahan kecil atau penghampiran kan, iaitu melibatkan formula yang terlibat adalah apa? Dy dx adalah sama dengan delta y per dengan delta x. Delta y adalah perubahan kecil pada y, ini perubahan kecil pada x. Yang ini dy dx, jangan kau pisahkan dy dengan dx. Tak boleh kan? Itu sekali. Maksudnya ada 3 entiti kat sini. Okey. Jadi soalan dia bagi tahu x berubah daripada 2 ke 2m. Jadi x kita berubah daripada 2 kepada 2 campur M. Jadi perubahan X kita berapa? Sama dengan 2 campur M tolak 2. Selepas tolak sebelum. Jadi kita akan dapat kat sini adalah M. Tapi kena ingat ini satu kena tahu, satu lagi kena tulis juga. X asal kita adalah 2. Nanti kamu kadang-kadang yang ini kamu tahu buat, kamu terlupa tulis yang ini. Tak siap kerja nanti. Okey. Kemudian cari perubahan hampir bagi y. Kita cari delta y. Nak cari delta y kita kena ada delta x. Ada? Delta x dah ada. Dy dx belum. Kita cari dy dx dulu. Nak buat dy dx kita kena buat naik ke atas dulu. 6 x kuasa negatif 3. Saya naikkan ke atas. Jadi dy dx sama dengan darab depan negatif 18 x tolak 1 negatif 4. Okey. Ini kena dapat, kena ada X. Sebab tu kita kena ada benda ni. Jadi kita masukkan negatif 18. 2 kuasa negatif 4. Ambil kalkulator, kamu akan dapat negatif. Berapa? 98? 98 ke? Cuba tekan sekejap kalkulator. Betul? Cikgu, negatif 98. 98. Okey, betul lah. Kan? Okey. Dia dah siap belum? Belum. Dia suruh cari delta y. Jadi kat situ saya masukkan. Masukkan ke dalam formula tu. Jadi dy dx kita adalah negatif 9 per 8 sama dengan delta y per dengan delta x kita m. Jadi jawapan kita oleh sebab itu delta y sama dengan negatif 9 per 8 M. Habis. Ini kita panggil dia perubahan kecil dan penghampiran. Ini favorite juga untuk kertas 1. Biasanya markah dia 3 lah. Boleh dapat ini topik orang takut juga ni. Ramai yang takut nak buat topik ni. Pembezaan. Nombor 2. Okey. Nombor 2 tengok. Ada soalan? Ni, untuk ni. Perubahan kecil. Kena ingat tu. Masa ambil ni, kena ambil ni juga. Jangan lupa tu. Okey, itu saya biar ada formula. Untuk soalan nombor 2. Suatu lengkung mempunyai fungsi keturunan. Baik soalan ni. Fungsi keturunan. Kena ingat apakah fungsi keturunan? Saya tulis dulu dia kata. Fungsi keturunan kat sini mx tolak 12. Kamu kena ingat fungsi keturunan ni adalah dy dx. Ini namanya fungsi keturunan. Gradient function. Mx minus 12. Kan? Dia tak bagi tahu. Kan? Ataupun kalau kamu nak cam senang tak? Dia bagi ni tak ada orang kat depan. Tak ada sama dengan. Tak ada sama dengan maksudnya dy dx. Kalau y dia kena bagi tahu y sama dengan.
Kalau persamaan lengkung dia kena bagi tahu. Okey. Diberi bahawa 2 negatif 2 ialah titik pusingan. Lagi sekali kita jumpa titik pusingan. Jadi 2 negatif 2 adalah apa? Titik pusingan. Titik pusingan dy dx sama dengan kosong. Ni ada kaitan dengan siapa? Tak ada kaitan dengan y, dia ada kaitan dengan x saja. X sama dengan 2. Nampak? Kemudian baru y. Okey? Kita kaitkan. Bila kita kaitkan soalan jadi senang lah. Dy dx sama kosong. Jadi mx tolak 12 sama dengan kosong pada ketika x dia 2. So 2m tolak 12 sama dengan kosong. 2m sama dengan 12. M sama dengan 6. Dia soalan tak susah tau. Tapi kalau kamu tiba-tiba dalam exam lupa benda ni, rugi sayang. Soalan ni senang. Okay. Ini kita panggil dia bahagian masih lagi kita jumpa dua benda. Yang pertama fungsi keturunan adalah dy dx. Yang kedua tadi ialah apa? Titik pusingan. Titik pusingan adalah dy dx dengan kosong. Okay. Nama dia ada 4 nama. Sama ada dia bernama dia titik pusingan, turning point. Ini turning point, pusingan turning point. Titik pegun, stationary point. Kemudian titik minimum atau satu lagi titik maksimum. 4 orang ni melibatkan dy dx sama dengan kosong. Okey, cuma bila sampai ke titik minimum maksimum ni kadang-kadang nak tentukan minimum maksimum kita kena pergi d2y dx kuasa 2. Kemudian macam biasalah kalau positif dapat yang ini dapat positif, maksudnya graf kamu senyum, jadi dia adalah minimum. Kalau negatif graf masam, ini adalah maksimum. Pakai d2y dx kuasa 2. Kadang-kadang kamu jumpa soalan tu dia bagi satu persamaan, dia kata cari titik pusingan. Okey, lepas cari titik pusingan kita tentukan sama ada titik pusingan tu minimum atau maksimum. Itu macam tu kena buat. Okey. Kita pergi seterusnya nombor 3. Nombor 3. Panjang soalan ni. Kita buat ni dulu. Yap. Okey. Soalan nombor 3. Mana soalan saya? Ini. Okey, nombor 3 kat sini diberi bahawa y sama dengan 12x 3 tolak x. Okey, yang ini kalau kamu tengok dalam topik perbezaan ataupun kuadratik, kalau kamu jumpa macam ni, kamu elok expand dulu. 36x tolak dengan 12x kuasa 2. Kita boleh expand, expand kita expand. Nilai x apabila y maksimum. Sama. Perkataan apa? Maksimum. Apa formula kita untuk maksimum? Dy dx sama dengan kosong akan dapat nilai x. Okey, saya akan buat dulu. Dy dx sama dengan 36 tolak dengan 24x. Samakan dengan kosong. 36 tolak 24x sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat kat situ negatif 24x sama dengan negatif 36. Negatif-negatif mati. X dapat 36 per 24. Kedua-dua ni adalah CP4. Bukan. CP4 bukan. CP12. CP12 maksudnya 3 per 2. Dapat nilai X. Soalan dia nak nilai X. Okey. Kita dah ulang banyak kali, kita jumpa benda ni kan. Okey. Kemudian
Apa soalan nombor 2? Oh, ni A1. Okey. Soalan A2, dia minta apa? Nilai maksimum bagi Y. Nilai Y, ambil masuk dalam Y. Macam tadi saya cakap, ambil ni masuk dalam Y. Kita akan dapat, boleh pakai yang atas boleh, yang bawah boleh. Saya pakai yang atas. Kalau pakai yang atas, Y sama dengan 12 darab dengan 3/2 darab dengan 3 tolak 3/2. Ini kita akan dapat 18. 18 darab 3 3/2 3/2 27. Dapat. Okey. Boleh faham ke? Kan? Sebab dia saya rasa kamu boleh nampak dah idea untuk yang ini. Dy dx dengan kosong. Banyak soalan ni pasal dy dx sama dengan kosong. Okey. Soalan B. Okay, soalan B. Boleh ikut ke? Laju ke? Boleh? Boleh cikgu. So B Setakat ni soalan tak ada A-byte cikgu. Boleh. Oh. Belagak again. Tak ada kebat again. Okay. Tapi macam ni kita nak lah exam, betul tak? Kadang-kadang kamu tengok soalan macam ni pun ramai skip, tak ada jawab. Sayang. Okay. B. Isi padu air dalam satu bekas diberi oleh persamaan I sama dengan 1/2. I juga saya nampak dia 1/2 H kuasa 3 campur 6H. Okey. Dengan keadaan H dalam cm ialah tinggi air dalam bekas itu. Okey. Air dituang ke dalam bekas itu pada kadar. Okey, bila kamu tengok kadar, kalau kamu tak cam apa benda kadar tu, kamu tengok unit dia. 8 cm padu S negatif 1. Jadi kamu tengok, ni apa? Ni isi padu. Ini massa. Jadi ini sebenarnya adalah I dt. Di dt. Boleh dapat ni? Di dt sama dengan 8. Daripada unit tu kita boleh baca cerita dia. Okey. Cari kadar perubahan tinggi air apabila tinggi air ialah 2. Soalan suruh cari dH dt, kadar perubahan tinggi pada ketika tinggi air dia 2 cm. Jadi langkah pertama, daripada persamaan asal ni kita kena tukar kepada persamaan kadar. Cara dia, I ni kita letak. Bila kita letak di dt. Jadi kita kena pecahkan kepada 2 bahagian. Kita akan letak di dt. Okey. Yang lagi 2 orang macam mana? Lagi 2 orang tu kita tengok huruf yang belum digunakan. H. Jadi kat sini dH. Jadi kat sini ada 3 entiti penting. Okey. Yang dia dah bagi ni 8. Kemudian yang dia suruh cari ni yang usik. Yang kita kena dapatkan yang ini. Dapat yang ini, dapat ni. Nampak? Kita kena pergi cari dH. Jadi adalah apa? Pembezaan I terhadap H. Jadi dH sama dengan 3 pergi depan 3/2 H kuasa 2 campur 6. Okey, H kita berapa? Ni, jauh betul cari. 2. Jadi 3/2, 2 kuasa 2, 4 campur 6. Jadi kita akan dapat 6 campur 6, 12. Masuk sini, dah siap. Nampak? Ini jawapan kita. Oleh sebab itu, dH dt kita adalah sama dengan 8/12. 8/12 boleh kecil kan? Sifar 4. Sifar 4 maksudnya 2, 3. 2/3. Boleh? Ingat lagi ke? Ni senang je Ishraq kan? Ni senang je. Biasa je ni. Ni standard lah kadar-kadar ni.
Soalan selalu juga keluar exam ni. Fazila boleh ke? Siapa ada lagi? Hanan ada. Kaisah ada. Okey. Idlan. Ya. Boleh Idlan? Boleh. Boleh. Okey. Kita pergi soalan satu lagi sebelah. Dah habis ke soalan? Oh, ada satu lagi ni. Advan. Yang ni baru nangis. Yang ni baru istirahat. Tak boleh lagak dengan saya. Nombor 8. Tengok. Okey, soalan nombor 8 kat sini ada gambar kun. Kun. Ni 12. Tinggi kun. Oh, dia punya ni diameter lah kun dia. 10. Okey, kita baca soalan kejap lepas label. Satu bekas berbentuk kon mempunyai diameter tapak 10 dan tinggi 12. Air dituang ke dalam bekas itu pada kadar. Okey, ada kadar. Kita ambil 5 cm padu S darjah 1. Macam tadi lah. Ini si padu, yang ini masa. Jadi ini adalah di dt. Sama dengan 5. Hitung kadar kenaikan tinggi paras air apabila ketinggian paras air ialah 6. Hitung kadar kenaikan tinggi paras air. Okey, jadi dia nak dH dt. Apabila tinggi paras air ialah 6. Okey, H sama dengan 6. Okey, yang ini dia ada satu masalah. Masalah. Apa masalah dia? Masalahnya sebab formula dia. Formula isi padu untuk kon 1/3 pi R kuasa 2 H. Nampak? Dia ada dua unknown pada sini. Tak boleh. Dalam pembezaan, kita tak boleh ada dua unknown. Kita kena ada satu je unknown. Kita tak boleh ada dua. Kan? Sebab tu kita kena tengok apa kaitan dia, apa cerita dia. Kan? Okay? Jadi biasanya kalau dalam kon ni, biasanya kita akan jadikan dia, pecah dia jadi segitiga. Macam ni. Pecah. Ni akan jadi jejari. Ini turun tinggi. Nampak? Jadi automatik sini akan jadi H yang kita nak ni. Tinggi air ni. Ni jejari, ini H. Boleh faham tak ni? Kan? Kalau kamu jumpa kon, kamu kena pecah macam ni. Kon lah cerita dia. Kon kena pecah. Kena pecah kepada jadi segitiga bersudut tegak. Okey? Jadi kat sini kita boleh gunakan nisbah. Yang mana? Yang ini 5. Yang besar 12. Nampak? Jadi nisbah dia adalah R. Kita ambil R per dengan H sama dengan 5 per dengan 12. Macam tu. Okey? Sebab itu baru kita pilih. Lepas tu baru kita pilih soalan nak apa. Okey, kalau soalan nak H, maksudnya R kena buang. Soalan nak H, R kena buang. Okey, bila kita nak buang R, kita kena dapatkan R kat sini. Jadi R sama dengan 5 per 12H. Okey. Kalau soalan dia dekat sini dia bagi R, dia bagi jejari. Dia bagi jejari, dia nak kadar perubahan jejari. Kan? Kat sini kamu kena dapatkan H. Terbalikkan soalan ni ke dapat H. Itu je beza dia. Okey? Sebab apa? Kita nak jadikan persamaan dia hanya melibatkan I dan H sahaja. Baru kita boleh buat kadar. Kadar hanya boleh ada dua unknown saja. Okey? Jadi sekarang saya jadikan dia I sama dengan 1/3 pi R kita dah jadi 5H per 12.
kuasa 2H. Nampak? Cuba fahamkan kat sini. Masuk ni. Masuk sini. Jadi unknown kita tinggal tu je. Ya, kita dah boleh selesaikan ni. Kita akan dapat 1/3 pi. Yang ini akan dapat 25 H kuasa 2 per dengan 144. Ada H. Okey, saya selesai lagi. Nombor dengan nombor dengan nombor dengan nombor dengan nombor. Nombor 25 per dengan 3 kali 1/4. 432. Ni 432 pi. Belakang dia yang tinggal apa? H kuasa 3. Ini formula kita. Yang ini yang susah tu. Nak dapat pergi kat sini. Yang ini yang selalu sangkut. Satu lagi sangkut dia tak boleh pecah. Dia tak pandai pecah. Dia pergi ganti je tak boleh. Ganti salah. Kan? Okay. Dah dapat benda ni baru kita boleh buat macam tadi. di dt sama dengan di dt. Okey, sini akan jadi dh. Ada 3 entiti penting yang dia dah bagi. Di dt 5. Di dh kena cari. Yang dia soalan tanya dh dt. Jadi kita pergi cari di dh. Okey. Kelebihan dia di dh kalau kamu dia akan bagi senang nombor contoh macam ni Jadi di dh sama dengan 3 pergi depan 3 darab 25 75 per dengan 432 pi h kuasa 2. H kuasa 2. H kita pula berapa? 6. Ganti masuk je. Kalau pi tak nak kira pun tak apa. Biar dulu sampai last kira pi pun tak apa. Senang tekan kalkulator. Nak kira semua boleh. Dapat 25 per 4 pi. Masuk sini. 25 per 4 pi. Dapatlah kesimpulan kita. Last kali apa? dh dt sama dengan apa ni? Ni 20 bahagi 25 per pi. 20 bahagi 25 per pi. 20 bahagi 25 per pi. Ni cepat dah banyak. 20 bahagi 25 pi. Kan? Okey, kecil kan? Ambil nombor terus ambil jawapan lah. 4/5. 4/5. 2546 sama dengan 0.2546. Okey, cuba tengok. Boleh tak? Boleh faham tak? Ni bukan senang ni. Cikgu, kenapa 0.25? Oh, saya salah tekan kalkulator. Kamu dapat apa? Dia sepatut 2 point lebih sebab dia 4/5. Saya cikgu dapat kosong. Mana? 4 per? Ni pi? Kira pi sekali. Dia sepatut 2.513. Lebih kurang lah. Tapi kenapa cikgu dapat 0.25? Kalkulator bagi lah. Cuba kamu tekan kalkulator. Sekejap, saya guna pi right. Ni. Pakai ni je. Salah cikgu saya tak. Betul? Dapat apa? Sama-sama. Sama dengan saya ke? Ni? Tak. Okey.
Tapi kalau kamu jawab dalam pi pun boleh sebenarnya. Tapi soalan tu dia tak bagi tahu. Kalau soalan kata dia nak dalam pi, lain lah. Ni dia tak ada bagi tahu. Dia kata hitung kadar kenaikan. Kadang-kadang dalam pi boleh kira sebab constant kita boleh gunakan sebagai jawapan. Cuma dalam pi kita kena letak 4/5 pi lah. Macam tu. Kena letak. Okay, constant boleh digunakan sebagai jawapan. Kan? Kalau dalam kimia tu A pun boleh pakai. Avogadro, number Avogadro tu. Boleh pakai A je. Dekat kalkulator pun ada. Boleh ke? Susah juga ni. Tengok dulu. Isyraq. Isyraq tengah hadam ni. Kalau dia sengap ni, dia tengah tengok betul-betul ni. Ni saya tekan 20/25. Oh, sebab 25 tu yang kali dengan pi yang cikgu. 25 tu yang kali dengan pi. Oh, dia bukan 20/25 pi. Bukan, sebab kita 20/25. Kalau asal dia sini, kalau kamu tengok asal dia sini. Asal dia sini Sini ni pi ni kat atas. Bila kita pindah ke sebelah, pi akan turun ke bawah. Ni. Oh. Sebab saya buat cara lain cikgu yang DI dt ni DI dt. Saya buat DH dt sama dengan DH per DI darab DI per dt. DH per DI darab dengan DI per dt. Sama juga. Sama. DH per DI sama. DH per DI adalah dia cuma terbalikkan je kan cikgu. Terbalik. Tapi jangan lupalah pi kat bawah. Bila kamu terbalik yang ini kamu terbalikkan, pi tu akan jadi ke bawah. Pi kat bawah. Oh, dia akan jadi 4/25 pi. Ni soalan ni baru kebat cikgu. Tak ada, advance je ni. Bukan hot. dia kebat nak cari formula cikgu. Kalau soalan kebat, kalau ada perbezaan, dia bagi satu masalah, dia tunjukkan. Macam tadi kan. Tunjukkan. Contoh macam ni kan. Soalan biasanya soalan dalam kod ni dia kata, dah dapat ni kan, dia bagi formula ni tau. Dia kata, tunjukkan bahawa isi padu air ni adalah ni. Macam tu. Isi padu air tu. Itu yang kadang-kadang pelajar. Alamak macam mana? Tapi dia tak tahu. Padahal nak jawab soalan memang kena buat pun persamaan ni. Kena buat. Faham cikgu. Okey. Boleh kalau boleh. Macam tu okeylah, kita habis awal sikit lah. Sempat saya convert kamu punya cepat sikit, kita boleh masuk record. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Minggu depan buat ulang kaji ke silibus cikgu? Minggu depan lagi sampai kamu exam lah. Kamu exam sampai topik apa? Tak ada, saya dah habis exam dah. Saya tak tahulah sekolah lain macam mana. Oh, sekolah kau dah exam dah? Dah, hari tu. Minggu ni. Oh, dah habis dah. Okey. Sampai topik mana? Saya sampai topik terigu cikgu. Topik terigu? Kalau topik terigu susah tak terigu? Soalan terigu dia susah.